Salam sejahtera, kali ini satu berita baik dan berita sedih saya nak kongsikan kepada Anda hari ini. Dalam kurungan V, Yusuf Aslam kenang pelukan terakhir. Ridzuan Hashim merupakan penulis lirik lagu Alia. Penerbit Datu Yusuf Aslam tidak menyangka pelukan yang diberikan oleh Ramah Ridzuan Hashim kepadanya tahun lalu adalah yang pertama dan terakhir buatnya. Yusuf 69 berkata, oleh Rama yang ketika itu sudah menderita penyakit jantung masih kuat bekerja bagi menyelesaikan drama terakhir lakonannya berjudul Kuasa, terbitan Syarikat Produksi, Scope Production, Sendirian Berhad dan Astro Show. Dia tak tunjuk dia sedang sakit. Dia peluk saya dan kata dia oke saja. Sebelum ini dia tidak pernah peluk saya. Saya tahu semangat dia kuat. Walaupun dalam keadaan sakit, dia gagakan diri meneruskan penggambaran sebab dia mahu berlakon. Jadi ketika itu saya beritahu kepada kru produksi, berikan watak sesuai dengan kemampuannya, katanya kepada Emsta. Yusuf antara rakan artis yang hadir ketika upacara penggemubian oleh Rama di tanah pengkuburan Islam Dusun Tua Hulu Langat, Selangor pada malam Kamis. Ridzuan atau Muhammad Ridzuan Hashim 62 meninggal dunia akibat serangan jantung pada pagi Kamis selepas rebah ketika sedang bersarapan di kediamannya di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Sementara itu penyanyi Datin Alia pula mendedahkan arwah merupakan individu yang penting yang banyak membantu kita. Dia muah aktif dalam dunia seni sekitar tahun 2001. Salam sejahtera, kali ini satu berita baik dan berita mengejutkan. Saya nak kongsikan kepada Anda hari ini. Tidak tahu sedang live, rakan deda punca Dato' Hatan sekolahkan pembaca berita. Kecoh sejak beberapa hari terakhir ini apabila penyanyi berpengalaman Dato' Hatan atau nama sebenarnya Muhammad Sukri menjadi bualan mulut netizen selepas sekolahkan pembaca berita. Nur Sawani, Saiful Sahan secara live hanya kerana bertanyakan soal pemergian Mael ekspedisi. Tindakan yang dianggap biadab oleh para netizen ini sekaligus membuatkan Dato' Hatan menerima kecaman yang hebat. Malah, beliau dikatakan tidak memilih untuk mengunci akaun Instagram beliau selepas insiden tersebut. Susulan daripada insiden yang berlaku, terdapat pihak wartawan yang cuba menghubungi Dato' Hatan, namun beliau memaklumkan tidak berminat untuk mengulas tentang perkara tersebut. I am not, ulas Dato' Hatan secara ringkas sebelum memilih untuk sambung bermain golf. Mengulas mengenai tindakan yang dilakukan kepada pembaca berita, seorang rakan Hatan, Selmi Abu Bakar menerusi TikTok memaklumkan Dato' Hatan sebenarnya tidak tahu tembual tersebut dilakukan secara live di televisyen secara ditonton oleh orang ramai. Beliau yang baru saja menonton insiden tersebut di televisyen terus menghubungi Dato' Hatan bagi bertanyakan dengan lebih lanjut. Jawaban yang diberikannya, apa? Live? Aku tak tahu. Katanya saya tanya lagi. Biar betul Hatan tidak tahu. Tidak tahu, aku tengah baring mereka. Kol tanya soalan, aku jawablah macam biasa. Kalau kita pun dalam situasi begini, mungkin kita pun jawab macam sembang biasa kawan-kawan, ulas Selmi. Menurut Selmi, tidak adil untuk orang ramai menghakimi tindakan Dato' Hatan kerana mustahil penyanyi tersebut tidak tahu protokol apabila membual secara live di televisyen dan radio. Malah Selmi memaklumkan panel berita yang seharusnya bersedia dengan soalan dan jawapan untuk diberi pada panel dan pembaca berita pada masa terbabit.
Sehingga hari ini, isu ini masih lagi hangat dibincangkan, malah terdapat netizen yang mulai mempersoalkan Dato' Hatan serta menyerang laman Facebook resmi beliau. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Sebagai anak sulung tentu sangat kecewa dengan apa yang berlaku Sheila Hamzah. Baru-baru ini hangat diperkatakan mengenai kemelut rumah tangga, membabitkan ibu bapak penyanyi Sheila Hamzah yaitu Dato' Endi Lala dan Datin Fauzia Sarman. Malah Sheila Hamzah juga kelihatan jarang memuat naik status maupun berkongsian di media sosial sekaligus menimbulkan tanda tanya netizen. Memetik harian Metro, Sheila berkata sebagai anak sulung sudah pasti dia kecewa dengan apa yang berlaku, namun dia berdamai dengan takdir dan tidak menyalahkan mana-mana pihak. Tak kira beberapa banyak sokongan yang diterima disebabkan perkara ini pernah berlaku kepada diri sendiri. Apa yang saya boleh katakan, kekuatan itu perlu datang daripada diri sendiri. Diri sendiri perlu bersedia menerimanya. Kita boleh usaha dan ikhtiar mencari kebahagiaan kita. Tapi tiada siapa yang dijanjikan kesempurnaan dan keabadian dunia. Saya redah dan berdamai dengan apa jua keadaan, berdamai dengan takdir. Sebagai anak sulung sudah tentu sangat kecewa dengan apa yang berlaku. Tapi dalam masa sama saya tidak akan menyalahkan mana-mana pihak. Ini karena apabila ia berkaitan dengan perhubungan, maka akan ada dua jalan tengah, sama ada untuk berdamai atau sebaliknya. Pilihan di tangan masing-masing, katanya. Dalam pada itu Sheila berkata dia sudah lama melalui kekecewaan dan setiap keputusan yang dibuat dalam dunia ini datang dengan akibat yang turut melibatkan masa mendatang. Kita kena menjalani kesan daripada apa yang kita putuskan, kena terima dengan hati terbuka kerana itu pilihan kita. Sebagai anak sulung jujurnya saya dah tiada apa-apa rasa. Saya dah lalih sebab anak nomor sulung. Saya dah lalih sebab anak sulung adalah anak yang nampak semua benda secara keseluruhan. Jadi kalau nak cakap terlalu kecewa,